Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada PDPR kita sebelum ini, kita sudah belajar 1.1 daya paduan. So, untuk kali ini, kita akan belajar satu topik baru iaitu 1.2 leraian daya. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, sebelum kita masuk satu topik 1.2, kita perlu tahu apa yang kamu perlu tahu dalam satu topik leraian daya ini. Okey, yang pertama adalah yang kita perlu tahu adalah memerihalkan leraian daya. Memerihalkan leraian daya maksudnya kamu nak kena leraikan daya itulah. Okey. Yang kedua kamu kena tahu adalah menyelesaikan masalah melibatkan leraian daya. Okey. So, apa itu leraian daya? Okey. Leraian daya, okey, kalau kita tengok kat sini dalam buku teks adalah proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. So, di mana komponen-komponen daya ini terbahagi kepada dua, iaitu kat sini kita tengok komponen mengufuk dan juga komponen menegak ini. Komponen menegak. So, bila masa kita nak buat leraian daya? Bila kita ada satu daya. Ini dia perkataan satu daya tunggal. Okay, hanya melibatkan satu daya tunggal. Okay. So, maksudnya satu sajalah. Okay. So, kita tengok gambar rajah 1.13. Okay. Kita nampak ada dua orang. Seorang abang, seorang adik yang sedang bermain tarik upih. Okay. Siapa yang duduk ladang tu mungkin pernah main lah permainan ini masa kecil. Okay. So, kat sini kita nampak si abang menarik adiknya dengan arah daya tarikannya adalah condong kanan ke atas. Okay. Namun, apa yang peliknya kat sini, gerakan adiknya adalah ke kanan sahaja. So, persoalannya kat sini, kenapa adik dia tidak bergerak sekali condong kanan ke atas? Kenapa adik dia bergerak pada kanan sahaja? Okey. So, ini semua adalah disebabkan oleh leraian daya, di mana kalau kita tengok daya tarikan ini adalah satu daya tunggal, jadi dia perlu ada kita perlu lakukan leraian daya. Okey, di mana dia akan ada satu daya menegak, okey, satu daya mengufuk. Okey. Situ macam itu. Okey. So, untuk gambar lebih cantik kamu boleh nampak kat bawah inilah. Okey, ini gambar cantik leraian daya tarikan. Okey, gambar raja yang ini. Okey, kita boleh lihatlah. Budak itu, okey, si adik ni ada 4 daya yang bertindak ke atasnya, iaitu daya tarikan, tindak balas normal, berat budak dan juga daya geseran, di mana kita nampak kat sini daya tarikan ini dia tidak leraikan lagi. Okey, dan kalau gambar raja sebelah ini dia sudah leraikan lah. Okey, kepada komponen menegak dan komponen mengufuk. Okey, slide seterusnya. Okey, so macam mana kita nak buat leraian daya ni? Okey, perkara pertama yang kamu kena tahu bila nak buat leraian daya ni adalah kamu kena cari, ini cara saya lah. Okey, kamu kena cari di mana sudut yang soalan bagi. Okey, di mana sudut soalan bagi. Okey, kat sini kita tahu sudut soalan bagi dekat sini. Okey, saya dah lukislah gambar raja dia lebih kurang lah dengan gambar raja yang kat atas ni. Okey, raja 1/15 saya sudah lukis kat sebelah ni. So, bila kita nampak kat situ adalah sudut yang diberi, so apa kita boleh buat? Kamu buat satu garisan kat sini. Okey, pakai pembaris, gariskan satu garis lurus. So, ini komponen apa? Ini adalah komponen X. Okey, ini adalah komponen X. Okey, ataupun nama lainnya adalah komponen mengufuk lah. Saya biasa panggil dia sebagai komponen X sebab nanti senang kamu nak tengok rumus dia. Okey, so kat mana komponen Y? Komponen Y dekat sini. Okey, ataupun ini adalah komponen menegak. Okey, so komponen X mesti berada bersebelahan dengan sudut yang diberi. Ini sudut yang diberi. So, sebelah dia mesti komponen X. So, manakala komponen Y adalah 90 darjah dengan komponen X. Okey, 90 darjah dengan komponen X. Saya tekankan lagi sekali, okey, komponen X, okey, mesti berada bersebelahan dengan sudut yang diberi. Sudut yang soalan bagi, sebelah dia mesti komponen X, manakala komponen Y berada 90 darjah daripada komponen X. Okey, kalau theta ini 60, so automatiklah sebelah 60 darjah ini adalah komponen X. Okey, yang bertentang yang berserenjang dengan komponen X adalah komponen Y. Okey, so bila dah ada komponen X ada komponen Y, so kita boleh tengok rumus dia lah. Okey, rumusnya adalah di sini. Okey, kita boleh nampak nombor 2 ini. Komponen X adalah Fx sama dengan F cos theta, manakala komponen Y, Fy sama dengan F sin theta. Saya ulang,
fx adalah f cos theta, manakala fy adalah f sin theta. Okey. So bergantunglah. Kalau dia pakai f dekat sini, maka kamunya fx lah. Kalau dia pakai w, so dia akan jadi wx sama dengan w cos theta, wy sama dengan w sin theta. Okey. Dan seterusnya lah. Okey. Kita tengok slide seterusnya. Okey, untuk slide seterusnya, kita tengok latihan 1.4. Okey, kita tengok latihan 1.4. Okey, 1.4 kat sini boleh nampak. Okey, kita nombor 2 lah. Okey, teliti rajah 1.17 dan tentukan magnitud bagi komponen mengufuk bagi daya tolakan dan komponen menegak bagi daya tolakan. Okey, kemudian soalan nombor 3. Komponen-komponen bagi berat murid yang selari dengan sata condong dan komponen-komponen bagi berat murid yang berserenjang dengan sata condong. Okey, so kita tengok macam mana kita nak buat yang nombor 2 ni dahulu. Okey, kita tengok nombor 2. Okey, saya dah lukis gambar rajah dekat sini. Okey, ringkas di sini lah. Okey, so tadi perkara pertama saya kata apa? Kita cari mana sudut yang dia beri. Okey, so sudut dia beri adalah ini 60 darjah. Jadi apa kamu kena buat? Ambil pembaris. Gariskan. Garis straight. Okey. Ini adalah komponen X. So, mana komponen Y? Sini. Okey. Komponen Y dekat sini. Okey. 90 darjah dari komponen X. Okey. So, apa rumus fx tadi? So, dia bagi sini f kan. F sama dengan 32. So, rumusnya ada fx lah. So, fx sama dengan f cos theta. So, tekan kalkulator, okey, fx sama dengan f cos theta. F adalah 32 Newton cos 60, okey, 32 Newton cos 60. So kita akan dapat fx ini jawapannya adalah 16. Okey, 16 apa? Oh, sorry. 16 Newton. Okey, itu adalah fx. Okey, manakala untuk fy, okey, untuk fy, so rumusnya adalah f sin theta. So, f tu adalah 32 sin 60. So, tekan kalkulator 32 sin 60. So, kita akan dapat 27.71 Newton. Okay, saya dah kira awal-awal tadi. Okay, so 27.71 Newton. Okay, saya ulang sekali lagi. fx adalah f cos theta. So, F32 cos 60. So, kamu dapat 16 Newton. Untuk Fy adalah F sin theta. Okay. F sin theta. F adalah 32 Newton. Dan sin 60. So, dapat 27.71 Newton. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni agak sukar sebab kalau kita perhatikan kat sini. Okay. Okay. Berat akan sentiasa 90 darjah dengan permukaan bumi. Okey. Jadi, apa kamu kena buat? Kamu kena buat leraian daya dulu. Okey. Buat leraian daya dulu menggunakan sebagai 300 Newton ni lah sebab berat ni. Okey, so macam mana kita nak buat? Ini soalan yang agak popular keluar juga. Okey, so kamu kena hafal. Apa kamu kena buat? Kalau tadi saya kata cari sudut yang diberi kan. So, tapi kalau soalan keluar macam ini, kamu buat dulu dia punya komponen. Okey, ambil pembaris. Okey, gariskan kat sini. Kemudian ambil sini. Gariskan dekat sini di mana garisan yang saya buat ini tadi adalah selari dengan garisan condong. Manakala garisan yang satu lagi ni, komponen satu lagi ni adalah berserenjang. Okey, 90 darjah dekat sini. Okey, 90 darjah dengan sata condong. Okey, so kat mana sudut yang diberi? Ini kan. Okey, tadi masalahnya macam tak kena dengan 300 Newton. Okey, dalam matematik dulu masa kamu tingkatan berapa saya tak pastilah, tapi ada belajar sudut dekat sini adalah sama dengan sudut dekat sini. Okey, sudutnya adalah sama. Okey, sini 50 Newton, ini 50 Newton. So, sekarang diberi adalah W. Okey, dia bagi W. Jadi rumus kamu sekarang bukan Fx tapi Wx. So, kat mana X? Ini adalah komponen X, ini adalah komponen Y. So, komponen X, komponen Y. So, sekarang dipakai W. So, bukan Fx lagi. Sekarang adalah Wx sama dengan W cos theta. Wx sama dengan W cos theta. Manakala Y adalah Wy sama dengan
W sin theta. Okay, WY sama dengan W sin theta. Okay, so tekan kalkulator kamu. Okay, kita tekan kalkulator. So, sorry ya, tersenyap sekejap. Okay. Untuk komponen X, WX sama dengan W cos theta. So, tekan kalkulator 300 cos 50. Mana datang 50? Okay, 50 tu datang dari sinilah yang diberi ni. Okay. So, sudut sini adalah sama dengan sudut sini. So, sebab itu ini komponen X. So, W cos theta. So, 300 cos 50 kita akan dapat 192.84 Newton. Okay. Besar nilai. 192. Sorry, 192. Okay, dah cantik tulisan saya. 0.8484 Newton. Okay. Itu adalah komponen X. Untuk komponen Y, tekan kalkulator sekali. W sin theta. So, kita akan dapat 229. Okay, 229.81. Okay, 0.8. Oh, bolehlah tu. 81 Newton. Okay. So, W sin theta. Tekan kalkulator 300 sin 50. So, dapat 229.81 Newton. Okay. Kemudian, kita tengok kat sini ada satu soalan baru. Okay. Okay. Pajak 1/19 menunjukkan sebuah bongkar kayu yang sedang ditarik oleh daya T yang mencondong pada sudut 30 darjah ke atas pusat mengufuk. Permukaan mengufuk jatuh 1.5 menunjukkan magnitude dan daya yang bertindak ke atas bongkar itu. Okay, so kat sini ada R, ada FR, ada W, ada T besar. Okay, so kat sini bagi 3 tarikan lah 36 Newton, berat adalah 24 Newton, tindak balas normal adalah 6 Newton dan daya geseran adalah 20 Newton. So kat sini kita tengok dulu macam mana kita nak buat leraian daya. So nampak kat sini diberi 30 darjah kan kat sini. Okay, so maksudnya ini adalah komponen apa ni? Ini adalah komponen X. Kenapa? Sebab bersebelahan dengan sudut yang diberi. So, mana komponen Y? Ni komponen Y. Okay, kalau kamu perasan, komponen Y ni sama arah dengan daya R tadi. Tindak balas normal tadi. Dia ke atas sama-sama 90 darjah ke atas. Okay. Okay, nanti lepas ni kita tengok macam mana nak selesaikan soalan A, B dan C. A adalah hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen mendekat tarikan T. Okay. 2. B. Tentukan magnitude dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkar itu. C. Berapakah pecutan bongkar itu jika G-nya ialah 2.4 kg. Okay, so kita dah tengok tadi. Sekarang kita tengok macam mana buku teks selesaikan masalah. Okay. Yang pertama tadi dia suruh cari daya mengufuk dengan daya menegak komponen X, komponen Y lah. Okay, kita dah buat tadi. Lebih kurang macam ni lah. Ini adalah komponen X, ini adalah komponen Y. So, Fx sama dengan 36 cos 30. So, 36 tadi adalah T tadi. Okay, T tadi tarikan ini adalah 36 Newton cos 30. Okay, so jawapannya adalah 31.18 Newton ke kanan. Okay, kita kena ingatlah. Okay, bahawa daya ini adalah kuantiti vektor. Dia ada magnitude dan dia ada arah. Okay, kemudian Ty sama dengan 36 sin 30. Okay, 18 Newton ke atas. Okay, ini senang je, sama macam yang tadi kita buat. Sekarang kita tengok yang ke soalan B. Soalan yang kedua. Okay, ini yang agak sukar sedikit. B. Dia suruh cari magnitude arah dia. Okay, magnitude daya paduan dia. Okay, so apa kita kena buat adalah, okay, kita tengok bahagian mengufuk dahulu. Okay, bahagian mengufuk ke kanan. Okay, komponen mengufuk ke kanan. Okay, kat sini ada Tx dan dia ada daya geseran. Okay, ada Tx dengan ada daya geseran. Kita dah belajar masa 1.1 bahawa daya ini kalau ke kanan ianya bernilai positif, kalau dia ke kiri ianya nilai negatif. Jadi
nak cari daya paduan. Kalau ingat balik, kita recall balik 1.1 adalah hasil tambah ke semua daya yang bertindak terhadap objek. So, kita ambil kira yang mengufuk dahulu. So, untuk daya paduan komponen mengufuk, okay, daya paduan komponen mengufuk ini, kita kena tambahkan daya geseran dengan daya Tx tu tadi. Okay. Tx ini arahnya ke kanan, manakala daya geseran ini arahnya ke kiri. Jadi, apa kita kena buat? So, 31.18 tambah negatif 20. Kenapa tambah negatif 20? Kenapa negatif dekat sini adalah kerana daya geseran tadi, saya ulang sekali, daya geseran ini bergerak ke kiri. Okay, so sebab itulah dia kena negatif. Okay, jadilah dapatlah 11.18 Newton. Okay. Kemudian kita tengok komponen menegak pula. Okay, untuk komponen menegak, kalau kita tengok dari gambar itu tadi, yang saya dah katakan tadi, Ty sama arah dengan R. Kedua-duanya menunjuk ke arah ke atas, manakala berat arahnya ke bawah. So, dalam topik 1.1 kita ada belajar kalau ke atas ianya positif, kalau ke bawah ianya negatif. Jadi, daya paduan komponen menegak adalah Ty tambah R tambah W, di mana Ty dengan R ini dua-dua arahnya ke atas, jadi nilainya positif lah. Jadi kat sini kita dapat 18 tambah 6. Manakala W ini arahnya ke bawah, jadi dia mesti negatif 24. So, tambahkan semua, kamu akan dapat 0 Newton. So, maksudnya dia tidak mempengaruhi lah. Okay. Komponen menegak ini tidak mempengaruhi untuk objek itu jatuh atau bergerak. Okay. Daya paduan, jadi daya paduan ke atas bongkar F adalah 11.18 Newton ke arah kanan. Sebab ini saja kita ada nilai. Yang satu lagi ni kita tak ada nilai, kosong nilai dia kan. So, tiada nilai. Okay. Kerana objek itu bergerak ke depan sahaja, bukannya ke atas. Okey. Boleh ya? Okey, C. Okey, untuk C, dia suruh kita cari pecutan. Okay, macam mana cari pecutan? Kita kena guna hukum Newton yang kedua. F sama dengan ma kat sini. Okey. So, F itu adalah daya paduan. Kita dapat lagi dekat bawah ini. M itu diberi tadi 2.4 kg. So, gantikan saja A sama dengan F per M. So, ganti. Okey, kita dapat kat sini 4.6 meter per saat. Okey, cara yang ini, okey, kamu memang kena hafal sebab soalan dia memang berangkai. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Rajah 1.2 menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi sebuah bongkah yang sedang bergelongsor melalui sata condong yang licin. Okey, perkataan licin ini dia dah bagi satu hint dan dekat kamu masuk kat sini. Daya geseran tidak terlibat. Okey, daya geseran tidak terlibat perkataan licin. Itu okey. So A. Kita lihat kat sini. Lakarkan komponen berat bongkah yang selari dengan permukaan condong dan komponen berat bongkah yang berserenjan dengan sata condong. So ini komponen X, komponen Y lah. Okey, ini lebih kurang sama macam yang tadi kita tengok contoh yang sebelum ini yang ada murid menggelongsor itu. Okey, B. Seterusnya, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. So, daya paduan tu yang macam atas inilah. Okey, cara kira dia. Kemudian, hitungkan pecutan bongkah jika jisanya ialah 2.4 kg. Nampak tak pattern dia? Sama macam dekat atas. Okey, cumanya yang tadi tu dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Okey, kali ini dia pergerakannya adalah condong. Okey, dia bukannya ke kiri ke kanan semudah itu saja. So, kita tengok soalan pertama A dia. Dia kata dekat sini, takkan komponen berat. So, ini berat dia. Okey, ini adalah berat dia. Kalau kamu tak nampak, saya ada pointer. Okey, laser pointer. Okey, ini adalah berat dia. So, disuruh kamu lukis komponen berat yang selari dengan permukaan condong. Selari dengan permukaan condong maksudnya ke sinilah. Okey, ke sini ini selari dengan permukaan condong. Ini yang berserenjan dengan permukaan condong sebab ini adalah permukaan condong. So, kita lukis, ambil pembaris. Okey, dalam kisah saya tak ada pembaris lah. Okey, gariskan. Okey. Okey, ini adalah yang selari dengan permukaan condong. Ini adalah yang serenjan dengan permukaan condong. Okey, kat mana sudut diberi? Tadi kita dah belajar kalau dia bagi sudut dekat sini. Sudut dekat sini adalah sama dengan sudut dekat sini. So, automatik lah. Ini adalah, okey, kita buat W dah. W itu adalah WX.
Okey, ini WX. So, automatik ini adalah Y. Okey, ini adalah WY. Okey, so disuruh lakarkan saja. Dia tak suruh kira lagi kan. Dia suruh lakarkan sahaja. Okey, seterusnya dia kata kat sini suruh cari daya paduan. So masuk kat sini kamu kena cari daya, kamu kena kira WX, kamu kena kira WY. Okey, so daya paduannya macam tadi juga. First kamu kena dah cari WX, dah cari WY, kamu kena cari yang komponen yang bergerak ke sini, yang ke bawah ini. Kemudian kamu kena cari yang atas ini. Okey, so dikata kat sini dah licin, jadi sebab itulah kat belakang ini tiada daya geseran. Masuk kat sini, kalau kamu cari WX, kamu kena tambah dengan 12. Okey, di mana 12 ini positif, WX ini nilainya adalah negatif. So tambahkan, kamu akan dapat kosong sepatutnya lah. Okey, manakala daya paduan yang betul-betul dicari adalah sebenarnya adalah WY ini saja, memandangkan tiada daya geseran, jadi kita akan ambil kira WY sahaja. Okey, kita tengok slide. Okey, kat sini kamu boleh nampak lah. Okey, tadi saya dah lukis kat sebelah macam ni semua. Kat sini soalan bagi sini WY, ini bagi WX. Okey, sebab tu kat situ kat tadi saya dah kata saya tak suka pakai X, komponen menegak, komponen mengufuk. Saya suka pakai komponen X dan komponen Y. Sebab kalau kamu tengok sini, tadi kita buat sini WX kan, ini WY. Okey, dalam buku teks tulis sini WY. Tapi rumus WY kat sini adalah cos. Sedangkan tadi kita belajar kalau pasti X baru dia cos. Okey, faham tak kat sini kenapa saya prefer guna komponen X, komponen Y, tapi itu tak bermakna kamu tak tahu mengufuk dan menegak. Okey, so WY kat sini, okey, WY dia pakai inilah cos tadi, okey, ataupun WX lah. Okey, 24 cos 60 dapat 12 Newton, manakala yang WY tadi, yang kita punya, yang saya punya WY tadi 24 sin 60. Okey, dapat 20.78 Newton. Lepas tu apa kamu kena buat? Kamu kena kira lah. Okay. So kat sini daya paduan daya yang berserenjang dengan satu condong adalah 12 tambah negatif 12 tadi. Yang ini kamu dapat 12. Okay, ini dapat ni dari beri 12. So kita belajar dah tadi, kalau ke bawah macam ini, kalau paksi Y dia ke bawah macam ini, dia mesti negatif. So 12 tambah negatif 12, kita dapat 0 Newton. So daya paduan yang bertindak hanyalah condong ke bawah ini saja. Okay, iaitu WX tadi, WY tadi, WY yang kita tadi. So, dapat dah tadi 20.78 Newton kat sini tadi. Okey. Kenapa tak perlu tambah apa-apa? Sebab daya dia hanya satu saja. Okey. Kat sini tiada daya geseran sebab dikata tadi permukaan yang licin. Okey, seterusnya C. Dia suruh cari pecutan. So, macam tadi kita guna rumus F sama dengan MA. Okey. So, F adalah daya paduan, okay, 20.78 Newton. Manakala M tadi diberi 2.4 Newton. Okay. So, pindahkan A sama F per M. Okay. So, ganti. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 8.66 meter per saat. Okay. Itu sahaja untuk subtopik 1.2. Okay. So, untuk kamu, kelas saya, sila siapkan praktis formatif 1.2. Okey, soalan 1 dan soalan 2. Jika ada sebarang masalah, sila WhatsApp saya lah. Hantar sebelum next kelas kita. Okey. Tengoklah 5A bila next kelas, 5B bila next kelas dia. So, siapkan sebelum itu. Okey. Sekian. Terima kasih.